Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haqqa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan taufik hidayahnya dapat sama-sama kita meneruskan majlis ilmu kita dalam program Durus Ramadan, anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dan kerjasama dengan Promedia Tajdid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dan ilmu yang bermanfaat sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini kita membincangkan ataupun membicarakan berkaitan dengan tajuk sahur yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menganjurkan kepada umatnya agar bersahur bagi mereka yang ingin berpuasa, kerana pada sahur itu terdapat banyak kebaikan dan keberkatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang bersahur. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat keberkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara zahir hadis ini jelas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk bersahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita agar bersahur. Kemudian Nabi bagi tahu sebab ataupun illah mengapa kena bersahur, yakni bagi orang yang berpuasa. Nabi nyatakan kerana pada waktu sahur itu terdapat keberkatan yang banyak, iaitu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bersahur pada waktu tersebut. Begitu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang kuat, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maksudnya, makanan sahur itu semuanya adalah berkat. Oleh itu, janganlah kamu semua meninggalkannya walaupun hanya sekadar meneguk seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Imam Ahmad menyebut as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makanannya ada keberkatan. Ya, ada perbezaan sedikit lafaz di situ. Walau bagaimanapun kedua-dua hadis ini menunjukkan ada kebaikan pada sahur. Yang pertama, sahur itu mempunyai keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bersahur. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita supaya jangan meninggalkan sahur walaupun sedikit. Tak sempat nak makan apapun, sekurang-kurangnya minum air walaupun seteguk. Jangan puasa dalam keadaan tidak bersahur. Ya, kerana kalau kita tidak bersahur meninggalkan banyak keberkatan dan kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas orang-orang yang bersahur dan begitu juga para malaikat, yakni mendoakan kebaikan. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ini, ya, berkaitan dengan kebaikan dan keberkatan sahur, beliau mengatakan keberkatan sahur itu diperolehi melalui beberapa aspek. Antaranya yang pertama, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Yang pertama adalah kita bersahur itu kerana hendak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam perintah hadis tadi. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
dalam kehidupan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih baik apabila seseorang itu hidup berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik apabila seseorang itu berbanding seseorang itu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berada di atas sunnah Nabi, berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat kebaikan yang banyak, sama ada kebaikan di dunia maupun kebaikan di hari akhirat. Maka oleh sebab itu, lakukanlah apa jua ibadat kita, berusahalah untuk mencari apa yang Rasulullah lakukan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita diberkati dan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah matlamat utama dalam kehidupan kita. Dalam rangka kita menjadi hamba kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bab sahur sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, seluruh ibadat kita, pastikan kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keberkatan daripada sahur seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Yang kedua ialah menyalahi ataupun menyelisihi ahli kitab. Yani supaya kita berbeza dengan ahli kitab. Ya, kerana ahli kitab mereka berpuasa tanpa bersahur. Maka orang mukmin digalakkan dan dianjurkan untuk menyalahi ahli kitab dalam semua aspek kehidupan jika boleh. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia dari kalangan tersebut. Dalam hadis sahur pula kita akan sebut nanti insya-Allah, berkaitan dengan hadis membezakan orang mukmin dengan ahli kitab ini dengan bersahur bagi sesiapa yang hendak berpuasa. Dan yang ketiga antara keberkatan yang terdapat pada sahur itu ialah menambahkan kekuatan dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Ramadan. Ya, kerana orang yang bersahur dia akan mempunyai kekuatan dari segi badaniyahnya, dari segi jasmaninya, dari segi fizikalnya. Ya, bila dia makan, dia rasa kenyang, dia ada tenaga yang cukup untuk menjalani ibadah puasa, maka pada siang hari dia lebih kuat, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, antara keberkatan yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis tadi, iaitu menghindari tabiat buruk yang timbul disebabkan kelaparan, yang timbul disebabkan perasaan lapar. Kerana orang yang lapar ni kadang-kadang dia tak ketahuan juga, ya, dia keluar perkataan-perkataan yang tak elok, ataupun dia bad mood, ya, emosi tak terkawal dan seumpamanya, boleh berlaku macam tu. Tapi kalau orang yang dalam keadaan kenyang, insya-Allah dia boleh terkawal dalam keadaan, dia boleh kawal dia punya tabiat buruknya, insya-Allah. Dan yang kelima, menjadi sebab untuk bersedekah pada waktu tersebut jika ada yang memintanya, yakni waktu sahur itu. Dan yang keenam, menjadi sebab untuk dia berzikir, berdoa pada waktu yang sangat mustajab. Ya, waktu sahur, waktu akhir malam, yakni akhir penghujung malam itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang mustajab, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk meminta keampunan, untuk berdoa dan berzikir dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang berjaya untuk berjaya mendapat nikmat syurga Allah, iaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Antara sifat orang-orang yang bertakwa, yang berjaya itu ialah mereka sangat sedikit pada waktu malam itu mereka tidur, tetapi pada waktu sahur pula mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memperbanyakkan istighfar. Maka orang yang bangun sahur pada waktu tersebut, jangan kita tinggalkan ucapan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, antara berkat sahur itu ialah seseorang itu boleh niat puasa bagi mereka yang belum niat puasa sebelum dia tidur. Sebagaimana sebahagian pendapat para ulama yang mana wajib berniat puasa setiap malam. Ini tabjitun niat. Ya, hendaklah dia niat puasa setiap malam untuk puasa hari yang seterusnya. Memang ada pendapat yang mengatakan harus boleh berniat puasa untuk sebulan terus.
Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah niat hendaklah setiap malam untuk kita beribadah ataupun itu untuk kita berpuasa itu, kerana setiap hari adalah ibadah yang berasingan. Ya, maka bagi orang yang bangun sahur, dia ada kesempatan untuk dia niat, ya, untuk dia niat mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam dia berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyatakan tentang hikmah ataupun kebaikan sahur itu ketika mensyarahkan hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah, hendaklah kamu bersahur kerana pada sahur itu ada keberkatan. Beliau menyebut pada hadis ini menunjukkan galakan untuk bersahur, dan ulama telah bersepakat bahawa bersahur itu adalah sunat. Ya, hukumnya sunat. Maksudnya tidak wajib. Ya, semua sepakat para ulama. Dan zahirnya terdapat berkat dalam sahur itu kerana ianya menguatkan dan memberikan semangat untuk berpuasa, menjadikannya sebab dan galakan untuk menambahkan puasa disebabkan keringanan beban bagi orang yang telah bersahur, dan ia adalah pandangan yang tepat yang muktamad pada maknanya, kata Imam An-Nawawi. Dan dikatakan tambah pula dengan perbuatan bangun berzikir, berdoa pada waktu yang mulia, iaitu waktu diturunkan rahmat, dimakbulkan doa dan juga istighfar. Maka itu kelebihan bagi mereka yang bangun sahur dan bersahur pada waktu tersebut. Jadi muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya berkaitan dengan keberkatan dan kebaikan sahur itu ialah dibahagikan kepada dua. Yang pertama dari segi syar'iyah, dan yang kedua dari segi badaniyah. Ya, dari segi fizikal, dari segi agama, dari segi syariat ada kebaikan, ada pahala, ada ganjaran, ada keberkatan. Dari segi fizikal kita juga ada kebaikan. Dari segi syariahnya seperti kita sebut tadi, Nabi sebut dengan jelas barakah, iaitu mendapat keberkatan dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, mendapat ganjaran dan pahala, menyebabkan sebagai penyebab untuk kita berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu yang sangat mustajab. Itu dari segi syar'iyah. Ya, maka bagi mereka yang bangun sahur, jangan lupa amalan-amalan istighfar, berdoa dan seumpamanya. Ya, dan yang kedua dari segi fizikal kita pun sebut tadi, iaitu antaranya memberikan kekuatan, hilangkan lapar, ya, ataupun memberikan kita semangat untuk beribadah lebih semangat daripada jika kita dalam keadaan lapar. Ya, itu antara kebaikan. Antara hikmah yang lain seperti mana kita sebut di atas tadi, iaitu sahur adalah untuk membezakan antara orang yang beriman yang berpuasa dan orang-orang ahli kitab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Aklatus sahur. Perbezaan ataupun pemisah antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, perbezaan ataupun pemisah yang membezakan antara puasa orang yang beriman, puasa kita yakni umat Islam, dan puasa orang-orang ahli kitab adalah dengan makan sahur. Jadi itulah kebaikan dan hikmah dalam bersahur. Maka jangan kita meninggalkan sahur kerana ia ibadah yang sangat-sangat digalakkan oleh agama kita daripada Nabi SAW. Dan makanan yang terbaik, yang ni yang kita nak ni berkaitan dengan tajuk kita, iaitu apakah sahur yang terbaik dan makanan yang terbaik yang perlu kita makan untuk kita bersahur dalam rangka kita beribadah, di samping kita memberikan kekuatan kepada fizikal kita untuk menjalankan ibadah puasa itu. Maka Nabi SAW bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ya, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur bagi orang yang beriman adalah tamar. Adalah buah tamar, yakni buah kurma. Ya, maka makanan yang terbaik adalah buah kurma. Nabi SAW sebut jelas. Ya, memang Nabi quote bahawa itu adalah buah kurma, itulah makanan yang terbaik bagi mereka yang ingin bersahur. Sebagaimana kalau buka puasa Nabi pilih rutab. Kalau ada rutab, utamakan rutab. Tak ada rutab baru tamar, tak ada tamar barulah susu ataupun air dan seumpamanya. Tetapi untuk sahur Nabi hanya sebut ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur bagi orang yang beriman adalah buah kurma ataupun buah tamar.
Tetapi muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang itu ada tamar, jangan tinggalkan tamar. Kalau kita ada di rumah kita ada buah kurma, ada tamar, jangan tinggalkan tamar ketika sahur. Maka mulakan dengan buah tamar sebiji ke, 3 biji ke. Walaupun kadang-kadang kita ni tak suka sangat pun makan buah tamar, tak selera sangat, tak sedap sangat. Tapi makanlah juga. Ya, sebiji, 3 biji, 5 biji dengan jumlah yang ganjil, dan kemudian kita nak makan nasi ke, nak makan apa makanan lain boleh tambah, tak menjadi masalah. Tetapi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam cadangkan kepada kita, bagi tahu kepada kita bahawa sebaik-baik sahur untuk orang yang beriman itu adalah buah tamar. Tapi kalau tak ada benda yang lain, tak ada tamar, maka boleh sahaja orang itu bersahur dengan makanan apa yang dia ada. Makanan apa yang ada untuk diri dia makan. Nasi ke, roti ke, ya, ataupun biskut ke, apa sahaja. Tapi kalau apa pun tak ada, teguklah seteguk air, 2 teguk air ataupun 3 teguk air. Ya, sebagaimana hadis di atas yang kita bacakan tadi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakah fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atum mimma. Sahur itu makan sahur itu adalah keberkatan, maka jangan kamu tinggalkannya walaupun kamu hanya sekadar meneguk beberapa teguk air, ya, walaupun meneguk seteguk air. Itu dia. Maksudnya puannya hendaklah kita bersahur. Kerana pada sahur itu ada keberkatan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Tetapi ingat, makanan yang terbaik untuk sahur adalah buah kurma. Baik. Antara untuk menjadikan sahur kita yang terbaik, sudah pastilah kita bangun tadi ni, kunci yang utama adalah keikhlasan. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana terpaksa, bukan kerana dipanggil oleh ibu bapa, digerak dan seumpamanya. Kalau kemudian mungkin dalam hati ada tengah lena syok ni, tiba-tiba kena bangun sahur. Tidak. Kunci utama untuk menjadikan sahur kita yang terbaik adalah yang pertama, kita niat ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, kita berusaha untuk bersahur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat sahur yang terbaik juga adalah melewatkan waktu sahur sehingga sebelum masuk waktu fajar. Ya, melewatkan waktu sahur. Ya, jangan makan pukul 12 dah makan sahur, pukul 1 makan sahur. Maksud lewatkan sahur ini, mungkin selepas kita makan tu mungkin ada 3 minit ataupun 5 minit dah masuk waktu subuh. Itu yang terbaiknya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu atasahharu fi ahli, thumma takunu sur'ati an adrika as-sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, aku pernah bersahur bersama keluargaku. Kemudian aku pun tergesa-gesa untuk mendapatkan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani tergesa-gesa untuk pergi solat berjemaah. Apa kaitan hadis ini? Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, tujuan Sahal terburu-buru makan sahur adalah kerana waktunya sangat dekat dengan terbitnya fajar. Yani sangat dekat masuknya waktu subuh. Yani waktu yang terbaik untuk makan sahur adalah lebih kurang sama dengan kadar seseorang membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Jadi itu yang terbaik. Kita lewatkan waktu sahur. Lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit, 5 minit, 10 minit itu terbaik. Ya, lepas makan sahur itu. Terus dia melaksanakan ibadah solat pula. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila as-salati fa shalla. Faqulna li Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi as-salah? Qala ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Maksudnya kata Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Thabit radhiyallahu anhu mereka bersahur bersama-sama. Setelah selesai sahur tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk melaksanakan solat subuh. Ya, maka perawi tanya kepada Anas, berapakah jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur dan solat itu? Kata Anas, ka qadri ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Sekadar seseorang lelaki membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Lebih kurang 15 minit, 10 minit ke 20 minit macam tu. Maka itu yang paling terbaik. Itu cara Nabi SAW bersahur. Sebahagian para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan ada waktu imsak, iaitu
lepas Nabi makan itu ada 20 minit ataupun 15 minit baru solat. Itu adalah kefahaman yang tidak tepat. Ya. Kefahaman yang tidak tepat. Yang lebih tepatnya adalah maksud Nabi SAW makan sahur tu tempohnya lebih kurang 20 minit. Lepas itu terus solat. Macam tu. Itu yang lebih yang kefahaman yang lebih kuat berbanding kefahaman yang pertama itu tadi. Tetapi tidak menjadi masalah apabila seseorang itu dia berhati-hati, maksudnya dia kena berhenti sebelum subuh, sebelum subuh 5 minit ataupun 3 minit supaya dia tidak terlalu cuai sehingga menyebabkan dia makan ketika orang azan ataupun setelah azan masih duduk makan lagi. Tetapi tidak menjadi masalah jika seseorang itu tengah makan kemudian azan. Ya, dia boleh teruskan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut juga kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni waktu siang, dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni sehingga waktu maghrib. Jadi Allah perintahkan kita makan sehingga waktu fajar. Maka kita boleh makan, dibenarkan, diharuskan untuk kita makan dan minum sehingga masuknya waktu fajar. Ya. Adapun kalau seseorang berihtiyat atau berhati-hati, maka tidak menjadi masalah selagi mana dia masih lagi meraihkan untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kebaikan ataupun kelebihan bagi mereka yang melewatkan sahur, yang pertama, kekenyangan dia itu tahan lebih lama pada siang hari dia. Kalau dia makan awal sangat, mungkin tengah hari dia dah habis power dah, habis tenaga untuk solat, untuk meneruskan ibadah puasa dia. Kerana apa? Kerana dia makan terlalu awal, jadi rasa lapar, lembik dah, petang-petang tu dah tak larat dah. Tapi kalau orang yang melewatkan puasa, melewatkan makan sahur dia, insya-Allah dia masih bertahan lagi sehingga ke petang. Dan yang kedua, paling penting adalah apabila seseorang itu dia melewatkan sahur dia sehingga hampir kepada waktu subuh, menyebabkan dia tak terlepas untuk solat subuh secara berjemaah dan seumpamanya, ataupun tidak meninggalkan solat subuh. Sebaliknya bagi mereka yang terlalu awal makan sahur, dia akan menyebabkan dia lepas makan sahur kenyang, tengok waktu, ada 2 jam lagi ni nak tunggu jenuh juga. Jadi dia terlena. Bila terlena tu terlajak lah. Bila terlajak, masalah. Maka oleh sebab itu, seeloknya kita lewatkan sahur seperti mana yang pertama, fokus kita adalah mengikut sunnah Nabi SAW, dan yang kedua akan mendapat kebaikan-kebaikan yang seterusnya seperti mana yang kita sebutkan. Itu yang boleh kita kongsikan pada slot kali ini, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan keberkatan kepada kita dan memberikan taufik hidayah untuk kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dalam apa jua ibadah kita, dalam apa jua gerak-geri kita dalam kehidupan kita seharian, supaya kita sentiasa mendapat keridaan dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.